Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersua pada sesi yang pertama dengan tajuk Tazkiyatun Nafs. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada hari ini. Jadi seperti yang kita ketahui bahawa tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Jadi pada sesi yang pertama ini, kita akan melihat beberapa perkara, beberapa titik penting berkaitan tazkiyatun nafs yang mana kita akan mulakan dengan ta'rif, definisi apakah yang dimaksudkan dengan tazkiyatun nafs. Yang kedua, pada hari ini kita akan masuk insya-Allah pada dalil-dalil berkaitan tazkiyatun nafs. Yang ketiga, kita akan masuk kepada perkara yang berkaitan dengan apakah hukum tazkiyatun nafs. Wajib ke, sunat ke? Yang seterusnya, kita akan masuk berkaitan kenapa, apakah kepentingan ilmu tazkiyatun nafs ini. Dan yang terakhir pada malam ini insya-Allah, kita akan membincangkan tentang beberapa asas penting dalam tazkiyatun nafs. Jadi kat rumah semua dah sedia? Jadi insya-Allah kita mulakan dengan ta'rif atau definisi. Kerana dengan kita memahami definisi, kita akan tahu apakah yang dimaksudkan dengan ilmu tazkiyatun nafs ini. Pertama, kita akan lihat daripada sudut bahasa. Ini kerana kebiasaannya definisi daripada sudut bahasa dia akan berkaitan dengan definisi daripada sudut istilah. Tazkiyatun nafs dia berasal daripada dua perkataan, tazkiyah dan an-nafs. Tazkiyah daripada sudut bahasa, pertama dia membawa dua maksud. Tazkiyah, dia membawa maksud at-tathhir. At-tathhir iaitu menyucikan, proses penyucian, proses pembersihan. Misalnya kalau kita kata saya telah membasuh pakaian, kita akan kata zakaitu hadha thawb. Saya telah membasuh pakaian ini. Saya telah mencuci pakaian ini. Jadi di sini maksud yang pertama tentang tazkiyatun nafs, tazkiyah ialah pembersihan. Yang kedua, at-tazkiyah juga bermaksud az-ziyadah, tambahan, penambahan. Bila dikatakan zakal mal, bertambahnya harta, maka bermaksud harta tu meningkat. Jadi dari sudut bahasa tazkiyah ada dua maksud, iaitu pertama penyucian, yang kedua pertambahan. Daripada asas definisi bahasa inilah, maka datanglah ilmu tazkiyatun nafs. Nafs ini ialah diri kita, roh kita, diri kita, nafsu kita. Jadi apa yang kita bincangkan tentang ilmu tazkiyatun nafs ni? Kita kata tazkiyah ni dua maksud, penyucian dan penambahan. Apa maksud penambahan jiwa? Apa maksud penyucian jiwa? Jadi daripada definisi bahasa ini, maka ilmu tazkiyatun nafs bermaksud ilmu yang berkaitan dua perkara, iaitu ilmu yang membersihkan jiwa seseorang. Sebagaimana kita bersihkan pakaian, maka begitu jugalah kita bersihkan jiwa. Yang kedua, pertambahan. Kita sebut tadi, maksud kedua pada tazkiyah adalah ziyadah, bertambah. Bermaksud
pertambahan nilai-nilai kebaikan dalam diri seseorang. Jadi ilmu tazkiyatun nafs ialah ilmu yang membicarakan bagaimana kita nak membersihkan diri kita, jiwa kita, nafsu kita daripada perkara-perkara negatif dan menambahkan sisi-sisi positif dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam diri kita. Jadi itu dari sudut ta'rif. Dan perkataan tazkiyah ini disebut beberapa kali dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW yang kita akan lihat sekarang. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-A'la ayat yang ke-14 dan ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya qad aflaha, sesungguhnya berjayalah. Siapa yang berjaya kata Allah Subhanahu Wa Taala? Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya berjayalah sesiapa yang membersihkan dirinya, yang menyucikan dirinya. Dan kita lihat pula dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-7. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, lalu Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Dan rugilah orang-orang yang mengotorkan jiwa. Jadi surah Asy-Syams ini menyebutkan perkara ini berkaitan penyucian jiwa seseorang. Kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, Allah menyatakan sesungguhnya berjayalah orang-orang yang menyucikan jiwanya dengan apa? Dengan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan membersihkannya daripada akhlak-akhlak yang rendah, daripada kekurangan akhlak, daripada kelemahan akhlak, daripada akhlak-akhlak yang buruk. Allah sebut qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Seperti kita dah sebut tadi, at-tazkiyah, az-zakah bermaksud bertambahnya kebaikan. Dan begitu juga menyucikan diri. Sehingga yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah sesiapa sahaja yang berusaha untuk mensucikan dirinya, memperbaiki dirinya, mengisi jiwanya dengan apa? Dengan melakukan amal kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia menjauhi segala keburukan, maka dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Dan Allah sebut wa qad khaba man dassaha. Rugilah orang yang mengotori jiwa itu. Tadi Allah sebut zakkaha, tazkiyah, menyucikan, menambah. Manakala di yang seterusnya Allah sebut rugilah man dassaha. Tadsiyah ini maksudnya dari sudut bahasa menutupi. Maksudnya orang-orang yang dia mengotorkan jiwa dia, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah menutup jiwanya yang mulia dengan melakukan pelbagai jenis dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melakukan pelbagai perkara-perkara yang hina, menghancur dan merosakkan jiwanya sendiri, sehingga kemuliaan jiwanya, kemuliaan dirinya menjadi tersembunyi. Jadi, sidang pendengar di rumah, mungkin di pejabat dan tempat-tempat lain, Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah dalam Minhajul Qasidin, ketika dia membincangkan tentang aspek rahsia taharah, rahsia bersuci, dia menyentuh tentang satu sikap sebahagian umat Islam yang sangat memberat-beratkan dalam isu mensucikan fizikal. Maksudnya mandi wajib, berwudu,
tayamum, membersihkan daripada najis. Itu semua tuntutan. Tetapi kata beliau bahawa sebahagian umat Islam dia sangat memberat-beratkan, melampau-lampau dalam bersuci yang fizikal ini sehingga melampaui batas, sehingga menyusahkan diri sendiri. Tetapi mengabaikan aspek penyucian yang lebih besar, iaitu penyucian hati, penyucian jiwa. Sedangkan penyucian fizikal, membersihkan tubuh badan daripada najis, sesuatu yang mudah. Berwuduk sesuatu yang mudah. Mandi wajib sesuatu yang mudah. Tetapi manusia memberatkannya sampai jadi susah. Dalam masa yang sama terbalik. Perkara yang sukar. Antara menyucikan fizikal dengan menyucikan rohani kita. Membersihkan roh kita, jiwa kita. Yang paling sukar ialah membersihkan jiwa kita. Jadi sudah pasti sewajarnya kita lebih fokus kepada itu. Bukan bermaksud kita mengabaikan penyucian fizikal. Penyucian fizikal Nabi SAW dah ajar dengan jelas dan kita semua mampu buat. Kita belajar sejak sekolah rendah dalam ilmu fardu ain. Jadi kita tertinggal, iaitu penyucian jiwa. Dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan tentang kenapa diutusnya Rasul. Kata Allah, Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang telah membangkitkan Rasul daripada kalangan mereka. Untuk apa? Yatlu alaihim ayati. Untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim. Dan menyucikan mereka, membersihkan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan untuk mengajar kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Para ulama tafsir kata hikmah di sini bermaksud as-sunnah. Jadi Rasul dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu manusia, mengajar manusia bagaimana menyucikan diri mereka. Jadi kita nak lihat, kita nak sucikan diri kita daripada apa? Kita akan lihat pada hari ini insya-Allah. Jadi kita masuk ke dalam topik yang seterusnya, iaitu hukum tazkiyatun nafs. Sekadar pembacaan saya, ulama terbahagi kepada dua dalam hukum menyucikan jiwa. Pertama, sebahagian ulama berpendapat bahawa ia adalah fardu ain. Ia adalah fardu ain. Ini dipegang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang mana pada pandangan beliau, kenapa dikatakan bahawa menyucikan jiwa ini adalah satu fardu ain, kewajipan semua individu, kerana kata beliau, asal manusia ini mereka memang dilahirkan dalam keadaan kotor. Mereka pada asalnya memang ada sifat-sifat negatif, ada perkara-perkara negatif pada diri mereka. Apa hujah beliau? Beliau berhujah dengan pembedahan dada Nabi SAW. Seperti yang kita tahu bahawa dalam sirah Nabi SAW telah tercatat dalam sirah yang sahih bagaimana Nabi SAW dibelah dadanya 2 kali. Pertama ketika dia kanak-kanak, pasti kita ingat ketika Nabi SAW sedang bermain dengan rakan-rakannya, tiba-tiba datang seseorang, tangkap dia, culik dia, pergi bedah dia, sampai kawan-kawan dia lari pergi jumpa Halimatus Sa'diyah. Report ke Halimatus Sa'diyah. Itu pembedahan kali pertama. Yang kedua pada Isra' dan Mi'raj, di mana dikeluarkan hati Nabi SAW, dibersihkan. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menggunakan kisah ini sebagai hujah bahawa manusia pada asalnya, pada hati mereka, pada diri mereka ada unsur-unsur yang negatif. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mencuci hati Nabi SAW. Jadi itu hujah Imam Al-Ghazali. Manakala pendapat yang kedua, dan ini dikatakanlah pendapat majoriti ulama atau jumhur ulama,
bahawa tazkiyatun nafs ini adalah fardu kifayah. Apa hujah mereka? Mereka itu bukan dia wajib kata semua individu, kerana Nabi SAW kata, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia, setiap yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Jadi bermaksud asal manusia ni bukanlah mereka dalam keadaan berdosa, ada unsur-unsur negatif. Mereka lahir dalam keadaan suci. Manakala isu pembedahan dari Nabi SAW itu adalah lambang kemaksuman Nabi SAW. Bukan yang bermaksud manusia dilahirkan dengan unsur-unsur negatif. Wallahu alam, itu adalah perbincangan daripada sudut theoretical, dari segi teori. Tetapi wallahu alam, saya melihat bahawa dari segi praktis, semua manusia berkewajipan membersihkan diri mereka. Hatta kalau kita berpegang pada takrif yang diberikan oleh pendapat yang kedua, pun kita katakan semua orang tetap kena sucikan diri. Sebab apabila kita membesar, kita akan terdedah dengan pelbagai perkara. Kita terdedah dengan pelbagai ajakan hawa nafsu, ajakan syaitan, ajakan rakan-rakan kita untuk melakukan perkara-perkara negatif. Maka sudah pasti membersihkan jiwa adalah kewajipan semua manusia. Tak kira siapa mereka. Tidak kira sama ada mereka itu seorang ustaz, seorang pendakwah, peniaga, pelajar, pelakon, penyanyi, pengemis. Semua manusia memerlukan penyucian jiwa. Kerana setiap manusia, jiwa mereka akan diuji. Ujian untuk manusia yang beragama, para pendakwah, asatidzah, guru-guru agama, ujian yang berbeza. Ujian untuk orang-orang jahil berbeza. Ujian untuk orang kaya berbeza. Ujian untuk orang miskin berbeza. Tetapi semua manusia, jiwa mereka, hati mereka akan teruji. Jadi mereka memerlukan penyucian. Kerana dalam ujian tersebut pasti hati manusia akan dimasuki perkara-perkara negatif. Jadi semua daripada kita perlukan kepada penyucian jiwa. Jadi apabila kita membincangkan tentang penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Nafs kita terjemah sebagai jiwa, kita boleh juga terjemah sebagai nafsu. Jadi para ulama menyatakan nafsu manusia ini terbahagi kepada tiga. Pertama, nafsu mutmainnah. Sebagaimana dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan kamu dengan hati yang puas, yang redha dan diredai. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kepada kumpulan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah, wahai jiwa yang tenang. Wahai nafsul mutmainnah, masuklah ke dalam syurgaku. Jadi jiwa manusia, nafsu manusia, pertama mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang kedua, sebagaimana dalam surah Al-Qiyamah, nafsu yang kedua, lawamah. Surah Al-Qiyamah ayat yang kedua Allah kata, La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah. Nafsu yang menyesal. Tadi mutmainnah, nafsu yang tenang. Yang kedua, nafsu yang penuh penyesalan. Yang ketiga, dan yang paling dahsyat, nafsu ammarah. Dalam surah Yusuf ayat yang ke-53 kata Allah Subhanahu wa taala, Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya
innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhan. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi 3 jenis nafsu ini. Jadi nafsu mutmainnah ialah nafsu diri seseorang yang ditunduk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dikatakan dia adalah nafsu yang tenang, diri yang tenang. Dia mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala nafsu lawamah, dia nafsu yang menyesal. Dia buat maksiat, nafsu diri yang mengajak, nafsu yang mengajak seseorang buat maksiat, diri seseorang yang membuat maksiat, tetapi maksiat itu hadir dengan penyesalan. Dan ini adalah kebanyakan daripada kita, saya dan di luar sana, kebanyakan manusia berada pada kedudukan ini. Nafsu lawamah. Dia buat maksiat bukan kerana dia rasa maksiat itu mendapat pahala atau elok, tetapi kerana godaan, dan lepas dia buat maksiat, dia menyesal. Tetapi yang paling bahaya ialah ammarah. Nafsu yang mengajak manusia kepada kejahatan, yang mengajak manusia kepada keburukan, dan manusia itu melakukan kejahatan itu tanpa rasa penyesalan, tanpa rasa bersalah. Macam mana kita nak tahu kita berada pada kedudukan mana? Itulah ilmu tazkiyatun nafs. Kita kenal diri kita dan kita cuba sucikan, bersihkan nafsu kita, diri kita. Kalau kita selama ini membuat maksiat tanpa rasa penyesalan, kita buat maksiat, buat kejahatan, kita upload di media sosial tanpa rasa bersalah, kita gembira, kita berada pada kedudukan nafsu ammarah. Kita kena bersihkan diri kita. Walaupun mungkin tidak sampai dapat membuang keseluruhan kejahatan, tetapi daripada nafsu yang kita buat benda jahat tanpa rasa bersalah, kita berubah kepada timbul penyesalan. Masih lagi buat kejahatan, tetapi ada penyesalan. Jadi kita usaha bersihkan lagi diri kita sampai kepada mutmainnah. Sampai kita bersihkan di jiwa kita, diri kita, menjadi orang-orang yang tenang, mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah kepentingan tazkiyatun nafs? Kita nak lihat balik dalam surah Asy-Syams. Ayat yang panjang surah Asy-Syams, kalau kita lihat daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, semua ayat sumpah. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. Demi matahari dan waktu duha, cahayanya di pagi hari. Allah bersumpah dengan matahari. Allah bersumpah dengan waktu duha, cahaya waktu pagi tersebut. Kemudian ayat yang kedua, Allah bersumpah dengan bulan. Wal qamari idza talaha, demi bulan yang mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, demi waktu siang apabila ia menampakkan dirinya. Wal laili idza yaghshaha, demi waktu malam apabila ia menutupinya. Was sama, demi langit. Wa ma banaha, dan pembinaannya. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan penghamparannya.
wa nafsi wa ma sawwaha, demi diri dan apa dan serta penyempurnaannya. 11 kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Tuan-tuan, bila Allah bersumpah, menunjukkan apa yang nak dikatakan selepas itu merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Lepas Allah bersumpah, Allah kata, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kebaikan dan keburukan. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah sesiapa yang mensucikan jiwa. Jiwa yang Allah dah tunjukkan, Allah ilhamkan kepada manusia, kepada diri manusia dua jalan. Allah ilhamkan jalan kebaikan, Allah ilhamkan jalan keburukan. Kemudian Allah sebut qad aflaha man zakkaha. Berjayalah, beruntunglah sesiapa yang menyucikan jiwa tadi. Jiwa yang telah diberitahu ini buruk, ini baik, diberikan ilham tentang kebaikan dan keburukan. Berjayalah sesiapa yang menyucikan jiwa ini. Wa qad khaba man dassaha. Dan rugilah sesiapa yang mengotorkan jiwa tersebut. Jadi surah Asy-Syams merupakan dalil yang sangat jelas menunjukkan pentingnya ilmu tazkiyatun nafs, pentingnya penyucian jiwa. Sebab Allah bersumpah sampai 11 kali sebelum menyebutkan tentang penyucian jiwa. Yang kedua, nafsu. Diri kita, apa yang ada dalam diri kita merupakan musuh yang paling ketat. Kerana nafsu yang ada dalam diri kita sering mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melampaui batas, untuk mengutamakan dunia. Semua penyakit keburukan yang kita zahirkan datang dari mana? Daripada hati. Sebab tu tak logik kita kata kalau ada orang yang baik kita kata hati dia buruk. Orang yang buruk, perangai dia, zahir dia buruk, dia buat maksiat, dia zalimi orang, kita nak kata hati dia bersih. Hakikatnya hati dia bersih di sisi Allah. Tidak. Orang yang buat maksiat, orang yang buat kejahatan, itu membuktikan hatinya kotor. Tidak akan ada sama sekali, saya bagi permisalan, analogi. Sebuah buku yang bagus, minta maaf saya akan bagi contoh yang saya nak bagi orang faham. Bagaimana zahir yang buruk menunjukkan hati yang buruk. Tidak akan berlaku sama sekali sebuah kitab tafsir mempunyai cover luar dia dengan gambar pornografi. Mustahil. Tidak akan berlaku sama sekali. Jadi begitu jugalah tidak akan sama sekali berlaku seorang manusia yang hatinya bersih tetapi zahirnya kotor. Tidak akan berlaku. Manusia yang hatinya bersih akan terzahir melalui perbuatan dia. Mana datang perbuatan kotor itu? Daripada hati dia. Sebab itu Nabi SAW pernah sebut sesungguhnya pada jasad itu ada satu daging. Apabila ia baik, maka akan baiklah keseluruhan tubuh manusia. Apabila dia rosak, akan rosaklah keseluruhan itu hati. Jadi jiwa, hati kita ni merupakan kunci asal kepada perbuatan-perbuatan yang kita zahirkan. Sebab itu kalau dalam khutbatul hajah yang saya baca tadi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, panjang. Antara yang Nabi SAW sebut dalam khutbatul hajah ialah wa na'udzubillah min syururi anfusina. Kami berlindung dengan Allah min syurur, daripada kejahatan-kejahatan diri kami sendiri. Kita mohon perlindungan Allah daripada kejahatan yang ada dalam diri kita sendiri. Kejahatan yang ada dalam diri kita akan merosakkan diri kita. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penyucian jiwa merupakan jalan untuk kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nazi'at,
Allah Subhanahu wa taala sebut, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah, kedudukan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri daripada keinginan nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya syurgalah tempat tinggal untuknya. Ganjaran syurga untuk orang yang menyucikan jiwa. Dan seperti kita dah sebutkan tadi, apa yang kita zahirkan berasal daripada isi hati kita. Maka supaya diri kita cenderung melakukan kebaikan. Kita tak kata orang yang menyucikan jiwa maka dia akan jadi maksum, tak. Manusia kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam berdosa, silap. Wa khairul khata'in tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu yang bertaubat. Tapi kita kena sucikan di jiwa kita supaya zahir, fizikal kita cenderung melakukan kebaikan. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid menyatakan, jiwa yang mulia tidaklah akan reda kepada sesuatu kecuali terhadap perkara yang mulia juga. Adapun jiwa yang rendah akan hanya berputar di sekeliling perkara-perkara yang hina. Dia menghampiri perkara yang hina itu sebagaimana lalat menghampiri perkara yang kotor. Jiwa yang mulia tidak akan reda sama sekali dengan kezaliman, perkara-perkara keji, pengkhianatan, kerana jiwanya lebih besar dan mulia daripada semua itu. Sedangkan jiwa yang rendah, yang kotor pula sebaliknya. Maka kata beliau, setiap jiwa akan cenderung kepada sesuatu yang selaras dengannya. Jiwa yang kotor dia akan cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang kotor. Jadi kita dah bincang tentang ta'rif, tentang dalil-dalil tazkiyatun nafs. Jadi kita nak bincangkan tentang beberapa perkara asas dalam penyucian jiwa. Kita akan bincangkan insya-Allah dalam lebih kurang 4 bulan setiap minggu insya-Allah, jika diizinkan Allah. Kita akan bincangkan bagaimana kita nak sucikan jiwa kita dan sebagainya. Tetapi ada satu perkara yang penting, ada beberapa perkara yang penting yang kita kena sebut pada hari ini sebagai satu asas garis panduan dalam penyucian jiwa. Perlu ada garis panduan. Jadi para ulama telah menyusun kitab-kitab berkaitan penyucian jiwa. Al-Imam Al-Ghazali dengan Ihya Ulumuddin, sebuah kitab yang bagus. Cuma berlaku pro and cons tentang kitab Ihya Ulumuddin. Ada sebahagian kelompok yang menolak terus kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan ada yang nak membakar. Ada pula sebahagian yang sangat taksub, nak terima segala yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Al-Imam Al-Ghazali. Tapi ada orang yang berada pada jalan pertengahan, jalan yang insaf, mengambil apa yang benar, yang baik daripada kitab itu dan menyaring dan membuang apa yang tidak elok. Ini kerana kitab Ihya Ulumuddin merupakan sebuah kitab yang digunakan hampir di seluruh dunia Islam dalam ilmu penyucian jiwa. Semua negara Islam, hampir semua dunia Islam kenal Imam Al-Ghazali. Jadi kitab tersebut digunakan. Cuma di dalamnya selain daripada isu hadis-hadis yang bermasalah, di dalamnya juga terdapat perkara-perkara yang tidak selari dengan syarak. Tetapi ulama melakukan penapisan. Sebab itu datangnya Ibnu Jauzi, datangnya Ibnu Qudamah. Ibnu Jauzi menulis Minhajul Qasidin, meringkaskan karya Ihya Ulumuddin. Kemudian datang Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dia ringkaskan pula Minhajul Qasidin tu lagi jadi mukhtasar Minhajul Qasidin. Begitu juga Imam Jamaluddin Al-Qasimi, dia meringkaskan kitab Ihya Ulumuddin menjadi Mau'izatul Mu'minin. Jadi menunjukkan bagaimana ilmu penyucian jiwa ini sangat penting tetapi perlu ditapis. Dan itu yang kita lihat pada hari ini, ramai manusia mereka nak sucikan jiwa tetapi mereka melakukan perkara-perkara yang menyanggahi syariat.
Ada perkara-perkara yang terus melanggar asas akidah Islam. Yang kadang-kadang kita hairan, apa kaitan perkara itu dengan penyucian jiwa? Ada kalanya sampai ke tahap mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada kalanya manusia ni kita katakan begini, dia terbahagi kepada 3 elemen. Fizikal, perbuatan anggota tubuh badan kita, akal, fikiran kita, dan roh atau jiwa. Ada manusia dia sangat menumpukan diri pada penyucian jiwa. Dia abaikan syariat. Dia abaikan hukum hakam yang Allah dah tetapkan. Yang penting bagi dia nak sucikan jiwa. Buat perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang bercanggah dengan syarak, melanggar sunnah Nabi SAW, mensyirikkan Allah. Dan di masa yang lain pula ada orang dia sangat sibuk dengan benda-benda fizikal tapi dia abaikan penyucian jiwa dia. Kita tak nak macam tu. Kita nak jadi manusia yang selari penyucian jiwanya dan penyucian fizikalnya. Syekh Abdul Razak Al-Badr, seorang ulama Arab Saudi, dia menulis sebuah kitab yang menyenaraikan 10 asas dalam penyucian jiwa. Cuma hari ini saya tidaklah nak menyebutkan 10 asas tersebut kerana sebahagian daripada 10 asas tu kita akan sentuh dalam sesi-sesi seterusnya. Cuma kita nak ambil beberapa poin penting sebagai asas sebelum kita masuk pada penyucian jiwa. Asas yang pertama kata beliau berkaitan penyucian jiwa adalah tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita, menciptakan jin, menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, menghambakan diri kepadaku. Itulah juga tujuan para rasul. Daripada Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihantar kepada manusia. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah utus para rasul kepada setiap umat. Untuk apa? Untuk mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi taghut. Sebab itu, apabila kita membincangkan tentang penyucian jiwa, kita bukan sekadar bercakap tentang membersihkan jiwa daripada sifat-sifat mazmumah, akhlak semata-mata. Kita bercakap tentang penyucian jiwa, dan penyucian jiwa yang paling utama ialah menyucikan jiwa kita daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada syirik yang besar atau syirik yang kecil. Jadi penting, asas pertama kepada penyucian jiwa ialah mentauhidkan Allah. Jadi bila kita faham konsep ini, kalau datang mana-mana guru, mana-mana kumpulan yang berasaskan penyucian jiwa ke kumpulan tasawuf ke kumpulan tarekat ke atau apa nama kumpulan, kita bukan anti semua tasawuf. Dengan penuh insaf kita kata ramai yang bagus. Tetapi kalau datang kumpulan-kumpulan yang mengajar manusia untuk menyucikan jiwa, tetapi membawa manusia kepada kesyirikan, meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka jauhi kumpulan tersebut. Kerana asas penyucian jiwa adalah tauhid. Bahkan kotoran yang paling besar yang boleh hinggap dalam jiwa manusia adalah syirik. Tidak ada kotoran dalam hati manusia yang lebih besar daripada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada penyucian jiwa dalam masa yang sama kita mensyirikkan Allah. Jadi tauhid perkara paling utama, kita mesti bersihkan diri kita daripada syirik, sama ada syirik besar ataupun syirik kecil. Yang kedua, kita kena ingat kaedah yang kedua, asas yang kedua dalam penyucian jiwa, jangan lupa berdoa. Doa adalah kunci penyucian jiwa. Doa adalah kunci penyucian jiwa. Sebab kita kena sedar, kita berusaha untuk membersihkan diri kita. Akan tetapi yang akan membenarkan pembersihan itu berlaku ialah Allah Subhanahu Wa Taala.
yang akan mengizinkan diri kita untuk bersih ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi SAW sendiri berdoa, dan dalam doa tu mengandungi tazkiyatun nafs, mengandungi permintaan agar dibersihkan hatinya, dibersihkan dirinya. Dalam Sahih Muslim terdapat sebuah hadis yang sahih berkaitan doa Nabi SAW yang berbunyi, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada diriku ini ketakwaan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah hati ini, sucikanlah diri ini, kerana engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah yang menguasainya dan menjaganya. Mudahkan doa ni? Kita ulang lagi sekali. Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Nabi SAW minta pada Allah, ya Allah, berikan kepada diri ini ketakwaan. Ya Allah, bersihkan diri ini. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baik yang membersihkan diri. Engkaulah yang menguasai diri ini. Engkaulah yang menjaganya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Nisa ayat 49. Balillahu yuzakki man yasha. Allah lah yang membersihkan sesiapa yang dia mahu. Dalam surah An-Nur ayat 21 kata Allah Subhanahu Wa Taala, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha. Kalaulah tidak kerana kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kamu dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada seorang pun daripada kamu yang bersih selama-lamanya. Walakinnallah, akan tetapi Allah lah, yuzakki man yasha, Allah lah yang membersihkan, menyucikan sesiapa yang dikehendaki. Jadi dalam kita usaha membersihkan diri kita, doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, asas yang ketiga, Al-Quran adalah sumber penyucian jiwa. Al-Quran adalah sumber penyucian jiwa. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran, pengajaran daripada Tuhan kamu, dan penyembuh, wa shifaa'un lima fis sudur, penyembuh kepada apa yang ada dalam hati, di dalam dada kamu, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran adalah ubat kepada penyakit hati. Kenapa hati sakit? Sebab hati telah dihinggapi kotoran, tidak dibersihkan. Jadi nak bersihkan hati dengan Al-Quran. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Zadul Ma'ad, Al-Quran adalah ubat yang paling sempurna untuk seluruh penyakit hati dan jasmani, serta untuk penyakit dunia dan akhirat. Jadi Al-Quran adalah ubat kita. Jadi nak sucikan jiwa,
baca Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Yang keempat, dalam penyucian jiwa kita hendaklah mengikut contoh tauladan yang terbaik. Kita mesti ada seseorang yang menjadi ikutan kita. Ini ramai salah faham. Mereka kata bahawa kalau nak sucikan jiwa, kita kena ada guru mursyid. Tak apalah kita cari ustaz yang akan ajar kita bagaimana dekat dia kepada Allah. Itu tak ada masalah. Tetapi meletakkan kebergantungan kepada guru mursyid dalam penyucian jiwa, itu masalah. Siapa yang sepatutnya kita jadikan contoh tauladan dalam penyucian jiwa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh tauladan yang baik. Jadi ini merupakan kaedah yang penting. Kaedah berpegang pada Al-Quran, berpegang pada sunnah. Penyucian jiwa mesti tak boleh keluar daripada sempadan Al-Quran dan sunnah. Ini penting supaya kita tidak terjebak dalam melakukan perkara bid'ah dalam kita menyucikan jiwa kita. Ada kalanya teknik-teknik penyucian jiwa yang diajar oleh masyarakat atau orang lain bercanggah dengan Al-Quran dan sunnah. Misal, saya nak berikan satu misal. Ada sebahagian guru-guru mengajar kalau kita nak bertaubat, kita perlukan bimbingan seorang guru mursyid. Nampak logik kita perlukan orang untuk jaga kita, follow up kita, tak ada masalah lah. Macam ada orang yang dia perlukan someone untuk sentiasa telefon dia, bertanya dah solat ke belum, untuk follow up, okey, itu okey. Tapi mereka menyatakan untuk bertaubat, kita kena ada guru mursyid, kita kena cerita dosa-dosa kita kepada guru mursyid tersebut. Dia bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW tak ajar kita nak taubat, kena dedahkan cerita dosa kita, tak. Kita tak dibenarkan untuk bercerita tentang dosa-dosa kita kepada orang lain kecuali ada keperluan. Nak bertaubat kembali pada Allah, tak payah beritahu sesiapa. Allah dah tutup aib kita, kita jangan cerita aib kita kat orang lain. Jadi itu salah satu contoh bagaimana penyucian jiwa yang bercanggah dengan syarak, bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin, menyucikan jiwa itu lebih sukar dan lebih berat daripada mengubati fizikal. Sesiapa yang membersihkan jiwanya dengan riadah atau latihan rohani, mujahadah bersungguh-sungguh dan menyendiri dengan cara yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah umpama orang yang sakit lalu dia mengubati dirinya sendiri dengan pendapat-pendapatnya sendiri. Dia tak jumpa doktor, dia sakit, dia tak jumpa doktor, tetapi dia ubat diri dia sendiri dengan pandangan dia sendiri, sedangkan dia bukan orang yang ahli dalam perubatan. Menyucikan diri kita, nak mendekatkan diri pada Allah. Siapakah guru yang terbaik yang mengetahui bagaimanakah metod untuk membersihkan jiwa kita? Sudah pasti Rasulullah SAW. Jadi orang yang menyucikan jiwa dengan jalan-jalan yang direka tanpa merujuk sunnah Nabi SAW, maka dia adalah orang-orang yang mengubati diri dengan akalnya sendiri tanpa merujuk pada doktor. Kata Ibn Qayyim, para Rasul adalah doktor hati, tidak ada jalan untuk menyucikan diri kecuali dengan jalan yang dilalui oleh Nabi SAW. Yang terakhir, sebelum saya bacakan soalan-soalan yang ada, dalam proses penyucian jiwa, ada dua perkara yang mesti dilakukan, tidak boleh tidak. Iaitu hakikat penyucian jiwa berlaku dengan pembersihan dan perhiasan. Maksudnya, dalam proses penyucian jiwa, kita akan bersihkan hati kita daripada dosa-dosa, perkara-perkara negatif, dan kita tambahkan dengan akhlak-akhlak yang baik. Bahkan sebahagian ulama, misalnya Ibn Taymiyah rahimahullah menyatakan bahawa az-tazkiyah, walaupun maksud asalnya adalah pertumbuhan, keberkatan dan pertambahan kebaikan, namun hal itu hanya tercapai dengan menjauhi segala keburukan. Lalu tazkiyatun nafs ini mengumpulkan antara menjauhi kebaikan dan menjauhi keburukan
dan menambah kebaikan. Jadi tazkiyatun nafs berlaku dalam dua proses, dan dua proses ini mesti berlaku, iaitu pembersihan, buang benda-benda negatif, dan penyucian, menghiasi diri kita dengan perkara-perkara positif. Jadi kita masuk kepada soalan. Soalan yang pertama tadi, ada dua soalan yang saya dapat tadi. Soalan pertama yang berkaitan dengan, sebentar saya dah lupa pula soalan pertama. Soalan pertama, ada soalan lain tak? Okey. Oh, okey, dekat ruangan komen saya nampak ada soalan. Adakah termasuk Nabi Muhammad SAW ya ustaz hati yang kotor? Jadi di sini ada perbahasan, tapi kesimpulan kita, Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala telah maksumkan baginda daripada perkara-perkara yang jijik tersebut. Okey. Soalan seterusnya. Kita ada soalan lain? Saya nampak satu soalan tu je tadi dekat ruangan komen ni. Okey, tadi sebelum sesi saya dapat satu soalan daripada WhatsApp, iaitu berkaitan apakah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dalam perkahwinan yang boleh kita amalkan. Sunnah Nabi SAW dalam perkahwinan sangat banyak yang bolehlah kita baca dalam kitab-kitab hadis Nabi SAW, dan sekarang pun ada penulis Ustaz Luqman Makhtar yang tulis Asam Garam Nabi SAW, yang mana bagaimana Nabi SAW mengajar kita bagaimana nak berinteraksi dengan pasangan. Dan satu perkara yang diajar oleh Nabi SAW dan begitu juga disentuh dalam Al-Quran, iaitu sikap memaafkan. Jadi ini sunnah aspek penyucian jiwa juga, yang mana maksudnya dalam kita di alam perkahwinan, antara perkara penting ialah memaafkan, dan tak perlu lihat segala, tak perlu nak memperbetulkan semua kesilapan. Pasangan kita mungkin ada buat silap, saya buat silap, tapi bayangkan kalau pasangan kita sentiasa nak betulkan kita je, silap sikit nak betul. Kadang-kadang kita kena tutup mata kita, nampak benda-benda silap, kita tutup mata sahaja. Jadi itu perkara yang kita dapat pelajari, antara perkara penting yang dapat kita pelajari daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW berkaitan perkahwinan. Banyak lagi sunnah-sunnah Nabi SAW berkaitan dengan lemah lembut dan perkara-perkara lain seperti memberi nafkah, bagaimana kita bergaul dengan pasangan kita. Okay, ada soalan lain? Okay, mungkin nak tahu tentang rujukan saya dalam perbincangan kita sesi seterusnya. Dia ada beberapa buku yang saya guna, antaranya 10 Asas Penyucian Jiwa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar, ulama daripada Arab Saudi. Dah ada terjemahan. Semua buku saya guna ada terjemahan. Saya juga gunakan buku Minhajul Qasidin oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, yang mana dia merupakan ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Saya juga menggunakan kitab Ad-Da' wa Dawa' oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, yang mana dia menceritakan, Ad-Da' wa Dawa' ni dia cerita tentang penyakit dan ubatnya. Penyakit apa? Penyakit jiwa. Dia akan cerita tentang dosa, apakah kesan dosa kepada kehidupan manusia. Dan saya akan gunakan banyak juga Riyadhus Salihin. So, Riyadhus Salihin ni sebuah kitab hadis, tetapi hadis-hadis di dalamnya banyak berkaitan dengan penyucian jiwa. Dan memang bab penyucian jiwa ni kita akan lihat dalam kitab-kitab hadis, hampir semua kitab hadis akan ada kitab Raqaiq, kitab yang berkaitan lembutnya hati, pelembutan jiwa, Az-Zuhud. Semua tu topik-topik yang berkaitan penyucian jiwa. Jadi dia satu perkara yang sangat penting. Penyucian jiwa penting sebagaimana kita menyucikan fizikal kita daripada perkara-perkara negatif, daripada perkara-perkara yang tidak elok.
Jadi sebelum kita tamatkan sesi kita, ada soalan-soalan lain? Okay. Okay, saya nampak beberapa komen kat sini. Al-Riau, Win Lam, Mi Hamzah, Brother Lim. Dan jangan lupa juga untuk support Interaktif Dakwah and Tarbiyah Association. Dan saya difahamkan mereka nak melebarkan sayap sampai ke negeri Sabah, jadi kita bantu dakwah kita, dan kuliah kita pada malam ni pun anjuran mereka juga, insyaAllah. Jadi IDT ni di bawah bimbingan Brother Lim dan sahabat-sahabatnya merupakan sebuah NGO yang banyak fokus kepada aktiviti dakwah non-Muslim, maksudnya tarik kepada Islam, bimbingan mualaf. Jadi mereka sekarang sedang nak mengembangkan sayap dakwah ke tempat lain. Sekarang ni kebanyakan bertumpu di Semenanjung. Kalau pejabat mereka ada di Wangsa Maju, jadi nak lebarkan sayap ke Sabah, jadi perlukan dana dan sebagainya. Jadi saya sangat galakkan untuk tuan-tuan semua bantu dakwah ni. Kita semua bantu sekadar kita mampu. Tak semua orang mampu jadi pendakwah, bercakap dan sebagainya, tetapi kita boleh bantu dengan pelbagai sudut. Kongsikan bahan-bahan dakwah mereka, kongsikan video-video mereka, kongsi daripada sudut kewangan, bantu daripada sudut kewangan, kita bantu dakwah IDT, insya-Allah. Jadi semoga bermanfaat perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah kita berjumpa pada minggu hadapan. Okey, ada soalan last. Dreamas YSK, kalau baca Al-Fatihah tajwid kurang betul, sembahyang sah atau tak? Kita bertakwa pada Allah semampu kita. Yang penting kita kena usahakan untuk membetulkan bacaan Al-Fatihah kita. Selagi mana kita usaha untuk baca terbaik, insya-Allah solat kita sah, tak ada masalah. Jadi kita sambung pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.